Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness. Tadi ada sedikit masalah dengan handphone. So, saya tak dapat nak sambung live tadi. So, minta maaf lagi sekali sebabkan ada sedikit kekacauan bilauan dekat kita punya device tadi. So, apa khabar yang baru join Facebook live kita? Saya doakan semua sihat dan berjaya hendaknya. So, okay. Apa yang kita nak share pada hari ini adalah benda yang saya plan tak jadi hari ni. Macam saya cerita tadi, siapa yang ada dekat dalam live kita tadi awal tu, boleh tak komen ada? Boleh tak bagi saya lebih banyak sekiranya ada dalam live kita yang awal tu? Saya dah bagi tahu tadi, Assalamualaikum Puan Haliza, Puan Ida Osman, apa khabar? Saya bagi tahu tadi, semalam saya tidur dalam pukul 5. 5 pagi. Saya sepatutnya tidur dalam pukul 2 macam tu je. Sebabkan Waalaikumsalam Puan Haliza. Boleh sebabkan saya nak belajar sikit. Saya ada beberapa benda yang saya belajar. Nak tahu tak apa yang saya belajar semalam? Boleh tak komen nak tahu? Saya rasa apa yang you all faham, apa sekiranya you all tahu, apa yang saya belajar semalam, mesti kita akan rasa best tentang diri kita. Waalaikumsalam Kak Ami, apa khabar? Okay. Saya belajar tentang macam mana badan kita, macam mana kita punya minda kita ni boleh tolerate pain, boleh menahan sakit. Macam mana badan kita ni boleh, Waalaikumsalam Puan Nuriyah Tukiman, macam mana badan kita ni boleh meningkatkan pain tolerance dia. Waalaikumsalam Ya Marion, apa khabar? Mariam, sorry. Benda tu dia akan menyebabkan kita akan rasa sakit tu macam tak berapa sakit sangat. So bila kita dapat faham benda tu, insya-Allah sebenarnya kita sangat-sangat senang saja untuk menahan rasa sakit kita. Tak kisah dalam keadaan apa sekalipun. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati, apa khabar? Hai semua, apa khabar? Bismillah, hijab. So saya punya plan tadi, apa? Saya ingat saya nak buat breakfast, exercise breakfast. Saya nak buat live exercise pagi tadi. Sebabkan saya tidur pukul 5, saya bangun kejap subuh, cadang nak tidur sekejap, sekali terlajak sampai pukul 10. So mandi, basuh muka, bagai breakfast sambil buat live. Bismillahirrahmanirrahim, saya makan ya. So kadang-kadang kita kena terima yang ada plan yang kita nak buat tak jadi. So it's okay. Yang paling penting sekali apa yang kita nak buat lepas tu. Adakah kita nak come back semula kepada kita punya keadaan atau macam mana? Tapi sebelum tu, boleh tak kalau saya nak share sikit satu story? Saya rasa macam saya nak share satu story pada you all. Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya banyak sekiranya nak dengar satu story yang saya nak share dalam kita punya ni hari ni lah. Okay. Tanya. No. Rồi à. Rồi. Saya nak share tentang rasa nak give up. Boleh tak? Begini. Ya. Tapi sebelum tu boleh tak tekan butang share? Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebab ramai orang perlu tahu benda ni. Okay. Macam ni tau. Ada salah seorang daripada bekas student kita. Dia ni seorang lelaki lah. Dia ada kecil manis. Dia ada darah tinggi. Dia ada masalah buah pinggang. Dia ada masalah jantung. Dia ada banyak masalah-masalah kesihatan. So, dia rasa bersemangat. Hai Puan Rizky. Dia rasa bersemangat lepas tengok Facebook live kita beberapa minggu sebelum tu. Hai Puan Putri Nyonya Mansur. Okay. Dia makan apa? Makan ni lah. Ini. Gabungan semua sekali. Campur dengan susu. Full cream milk kali ni. Okay. So, apa tadi? Dia okey.
dia okey. Saya tak nak sebut nama dia siapa. Mungkin ada yang kenal. Dia alhamdulillah dia masa dia follow kita punya live, dia follow kita punya kelas-kelas, dan juga dia ambil nama dia Titanium, satu event, satu program yang kita buat untuk saya dapat guide dia secara dekat macam mana dia boleh turunkan berat badan. Dan alhamdulillah dalam masa seminggu dia berjaya turunkan, tak sampai seminggu pun, dalam masa tak sampai seminggu, 5 hari macam tu, dia berjaya turunkan sampai 4 point something kilo. Dia rasa seronok gila. Dan lepas tu kita susun macam mana dia boleh kurangkan pengambilan ubat, macam mana dia boleh kurangkan pengambilan ubat, macam mana dia boleh jadikan diri lebih sihat. Dan bila dia jadi lebih sihat macam tu, alhamdulillah dia dah tak perlu, dia punya pengambilan ubat dah berjaya dikurangkan. Dan bukan setakat dikurangkan saja, tapi dia punya bacaan kencing manis, darah tinggi dia jadi semakin normal. That's why dia kurangkan ambil ubat. Dan dia pergi jumpa doktor pun agree, okay, dia dah tak perlu makan ubat banyak macam sebelum ni. Tapi nak tahu tak apa yang berlaku kepada diri dia? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya level banyak? Dan boleh tak share Facebook lah ni? Yang part ni saya rasa macam semua orang kena tahu, semua orang kena faham. Boleh tak komen nak tahu? Bismillahirrahmanirrahim, semua saya makan jap. Setelah dia saya dah lama tak tengok Facebook lah dia. Dia dah lama tak tengok Facebook lah saya. Okay, lama dah. So bila lama tak tengok Facebook live, saya pun tak tahu apa cerita dia. Adakah dia okey ke tak okey ke, saya pun tak tahu. Lepas tu one day tu, beberapa bulan selepas dah habis program, saya ternampak nama dia dalam Facebook live saya. Dia terkeluar macam ni lah. Macam dia terkeluar nama yang macam Puan Noriah Tukiman is watching. Saya nampak nama dia. Dia is watching. So bila nampak macam tu, saya pun tegur lah dia. Apa khabar tuan ni. Lepas tu dia diam. Saya macam kenapa? Dia biasanya lah kan, bila saya tegur dia akan reply, apa khabar tuan ni. So begitu. Ataupun dia akan komen macam you komen nak tahu semua macam tu kan. Dah share. So bila jadi macam tu, saya macam kenapa Lepas tu seminggu lepas tu dia meninggal. Seminggu lepas dia meninggal. So sudah. Nak tahu tak cerita dia? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya banyak? Boleh tak share Facebook lah ni? Share banyak Facebook lah ni. Yang sedihnya, saya dapatlah bercakap dengan wife dia. Macam mana saya dapat tahu? Itu saya cerita adalah kelebihan dia. Sebab kita selalu belas WhatsApp, dapat wife dia reply. So wife dia nak cakap dengan saya. Saya pun nak cakap dengan wife dia juga masa tu. Sebabkan saya tak tahu apa masalah dia. Dia beritahu dia bersyukur sangat sebabkan dia jumpa program kita, husband dia jumpa program kita. Dia rasa macam dia dapat something yang banyak gila benda dalam masa tempoh sebulan tu. Dia berjaya turunkan berat badan, dia berjaya jadikan bacaan kencing manis dia semakin normal, dan itu yang berlaku lepas dah follow meal plan. So satu masalah dia nak kalau boleh ada orang guide dia secara terus menerus. Yang tu that's why dalam program Titanium kita ni hanya ada sebulan je. That's why bila habis program, saya pun tak fokus kepada dia sangat sebabkan saya tengah fokus kepada student kita yang masih aktif. Contohnya macam malam ni kita akan ada buat satu weekly group coaching bersama dengan student Black Magic Mentoring malam ni jam 9. So saya kena prepare macam-macam. So saya tak fokus kepada yang lain-lain, bekas-bekas student kita yang dah habis program yang kita. Bukan apa,
Sebabkan saya nak bagi yang terbaik kepada student kita yang join kita sekarang. Setuju tak apa saya cakap? Kita kena fokus kepada apa yang ada dekat kita sekarang. Setuju tak? So benda tu that's why lepas dah saya dah lost contact dengan dia pula muncul semula tiba-tiba dalam Facebook Live. Hati saya macam terdetik untuk WhatsApp dia. Tiba-tiba dia beritahu, minta maaf tuan ni dah meninggal sebabkan sakit jantung masa tu. So saya terkejut. Bila saya terkejut, saya macam reply WhatsApp dia. Bila semua benda, tapi yang bestnya dia meninggal pada waktu bulan puasa lah. Dan pada waktu bulan puasa je ramai juga orang meninggal ni. Dah kenapa? So biarlah kita faham yang sebenarnya mati tu pasti. Tapi satu benda saya perasan, bila kita rasa nak give up tu, kita akan rasa macam lebih senang nak putus nyawa. Gitu kan. Saya perasan juga benda ni berlaku pada arwah mak saya. Ya. Arwah mak saya macam tu juga. Bila dia rasa macam dulu dia sakit lama ke 17 tahun. Pada tahun yang ke-17, beberapa bulan sebelum dia meninggal, dia kata mak tak boleh dah kan. Kalau tak sebelum dia boleh. Dia macam semangat macam lawan juga sakit dia. Ambil ubat dan sebagainya. Tapi at one point tu dia macam stop berlawan. Dia rasa macam dia dah tak larat dah nak handle masalah tu. Beberapa bulan lepas tu, 2 bulan lepas tu dia meninggal. Dia masuk hospital dekat Prince Court KL ni. Lepas tu dia cakap macam tu. Kita tak sedap lah kan, sebab dia macam she's a fighter macam tu. Tiba-tiba dia tak dapat, macam dia meninggal lepas tu. So point dekat sini, dia rasa kalau ada plan tak jadi, jangan give up, teruskan je usaha. Kita kena faham kenapa kita nak capai sesuatu benda nak capai. Let's say kita nak turunkan berat badan. Let's say kita nak turunkan berat badan. Saya bercakap kepada semua sekarang. Boleh tak saya nak sampai sini, boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak? Boleh tak share Facebook Live ni? Boleh tak komen dah ready untuk saya sampaikan point saya ni? Sebab kadang-kadang kita akan rasa macam nak give up atas sebab-sebab tertentu. Saya pun semalam saya ada tengok juga satu video tentang macam mana otak kita berfungsi. Otak kita berfungsi, banyaklah benda-benda biochemical yang berlaku dalam otak kita yang menyebabkan kita ada waktu yang kita rasa up, ada waktu kita rasa down. So, bila waktu kita rasa up tu, kita teruskan je usaha, buat je apa yang kita sepatutnya buat. Sebab masa tu kita tengah semangat. Ada waktunya bila kita tengah down. Bila hormon dopamin kita rendah dan kita rasa macam down sikit, kita rasa tak happy disebabkan kita tak capai apa yang kita nak plan tu capai. Lepas tu kita akan rasa down. Boleh rasa down tapi jangan lama sangat, cepat-cepat bangkit semula, sebab itulah yang menentukan kejayaan seseorang itu. Siapa yang berlaku kepada ramai orang yang under saya punya bunyi alarm, tak siapa ni yang bawah tu. Dengar So maksud dia, bila dia berjaya, bila dia dah putus harapan nak capai sesuatu, masa itulah hormon dopamin dia stop keluar. Hormon serotonin dia stop keluar. Dua hormon ni akan melawan hormon kortisol yang akan menjadikan seseorang itu lebih stres. So benda ni berlaku. Dan that's why bila kita selalu meningkatkan dopamin dan serotonin, dikatakan dia boleh meningkatkan lifespan seseorang itu. Dikatakan gitu. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya lebih banyak sekiranya faham point yang ni? Maksud dia macam mana? Bila kita dapat maintainkan peningkatan hormon dopamin dan serotonin, okay, pada tempoh jangka masa yang panjang, okay, dalam high level punya tu, kita akan dapat rasa the purpose of life, the purpose of what we are doing. So memang biasa level tu dia takkan tinggi sepanjang masa, dia akan ada waktunya dia rendah, especially bila kita dah lama dah tak bersama dalam satu kita punya circle, tiba-tiba rasa down, macam down gila lah, macam sedih gila. Lepas tu berjadi kat kita rasa macam
ke laut sikit, kita makan tak apa-apa, kita tak bersenam, kita tidur sepanjang hari, kita tengok TV sepanjang hari contohnya, kita tak fokus kepada benda yang kita nak fokus, apa yang berlaku kepada diri kita, kita punya hormon serotonin dan dopamin kita turun rendah sampai satu masa yang sangat panjang. Lepas tu itulah datangnya penyakit lain, datanglah rasa macam itu, rasa macam ni, rasa macam nak menyalahkan diri sendiri, hormon kortisol dah semakin meningkat dan sebagainya. So benda tu normal akan berlaku kepada seseorang itu yang menyebabkan dia susah sikit nak rasa happy dalam kehidupan. Dan dikatakan macam saya sebutkan tadi, hormon itu bila dia drop dalam terlalu lama, bila hormon serotonin dan dopamin dia meningkat tinggi dalam jangka masa yang lama, dia akan meningkatkan juga lifespan dia. Siapa yang nak meningkatkan lifespan dia? Boleh tak komen nak? Boleh tak bagi saya lebih banyak? Boleh tak share Facebook live ni? Maksud lifespan tu berapa lama dia punya jangka hayat dia. Siapa yang sini berminat nak tahu macam mana nak meningkatkan jangka hayat? Mungkin di kalangan family member kita kan, ataupun di kalangan yang kita kenal, dia akan pergi pada umur dalam sekian umur katakan 70 tahun katakan. Macam mana nak memanjangkan tempoh 70 tahun tu kepada satu tempoh yang lebih lama? Of course jaga kesihatan. Of course jangan gedik nak bunuh diri, tiba-tiba nak terjun bangunan pula. Contoh benda tu lifespan kan. Maksudnya macam dia ada the purpose of life. Bila kita ada purpose of life, bila kita ada nak selalu memberi manfaat kepada orang, kita akan perasan kita punya kehidupan lebih lama. Saya pun dapat relate. Nak tahu tak apa saya dapat relate? Lepas saya tengok video tu semalam, saya just nak share saya punya learning point semalam lah. Sementara saya tengah buat kerja sikit, saya juga belajar tentang benda ni. Contohnya macam kenapa Mahathir umur dia 90 lebih. Contoh, kenapa ramai macam orang-orang yang banyak memberi manfaat kepada orang, yang masih lagi memberi manfaat kepada orang, umur dia panjang sikit. Sebab apa? Sebabkan dia ada purpose of life. Dia nak sampaikan sesuatu kebaikan kepada komuniti dia. Sama ada cara macam mana tu terpulang, tapi dia cuba nak sampaikan. Dia berfikir macam mana cara nak sampaikan. Pada waktu dia down, melihat sekeliling macam tak dapat capai apa yang dia nak capai, tak mengikut kepada perubahan yang dia dah envision, dia tak down lama, dia teruskan buat juga sampai sekarang. So saya terus teringat Dr. Mahathir, sebabkan umur dia panjang sampai 90 lebih. Kita tak tahu sebab apa, tapi wallahualam. Wallahualam. Tapi maksud dia sekarang ni, point dia adalah macam mana kita nak mengawal emosi kita apabila kita rasa down macam tu, apa yang kita nak buat. Kan Puan Rizky kata semalam terkontak dengan lost friend 20 tahun. Lost 20 tahun apa? Video call. Okay, tahniah Puan Rizky. Siapa dapat sesuatu? Boleh tak komen dapat sesuatu? Boleh tak bagi love banyak? Sekiranya dia dapat sesuatu pada pagi ni, boleh tak share Facebook live ni kepada seberapa ramai orang yang mungkin. Hai Puan Hisham, orang ini Puan Hisham, apa khabar? Betul Hai Puan Yuliana Sulaiman, apa khabar? Okay, alright. So itu adalah saya lah punya apa yang saya nak sampaikan pada pagi ni. Akak kalau terlepas live selalu kecewa tengok rakaman tak best. Cuba kak, rakaman sama je juga. Cuba saya tak dapat baca komen akak, saya boleh reply je. Okay, right. Saya rasa tu je daripada saya. Saya ada beberapa benda nak buat hari ni. Pertama, nak post superfood. Sebab ada orang dah order superfood sampai 10 botol. Dengan hari ni, dengan kita pun nak prepare untuk Black Magic Mentoring. Tajuk Black Magic Mentoring kita pada malam ini, macam mana cara nak menghalau saka. That's why orang pakai saya bomoh, tiba-tiba ada topik exorcism pula dekat sini. So siapa yang ada dalam Black Magic Mentoring malam ni, boleh tak komen ada, boleh tak bagi saya love banyak. Malam ni jumpa saya jam 9. Kita tak buat live malam ni jam 9 sebab kita akan buat dalam Zoom. Kita akan buat apa tu, dalam Zoom lah kan. Kita punya kurus. Kita akan buat tajuk pasal macam mana cara nak menghalau saka supaya kita dapat kawal selera makan
dalam tempoh jangka masa yang panjang, dan dalam tempoh tu kita akan lebih senang nak turunkan berat badan tanpa produk. Kita akan lebih senang nak sustain kita punya ability untuk teruskan proses turunkan berat badan, sebabkan pemilihan makanan yang betul dan teknik pemilihan makanan, cara-cara makan pun ada juga yang betul. Salah satu teknik, siapa nak tahu? Siapa nak tahu apa salah satu teknik saya nak share kat sini? Boleh tak komen nak tahu, boleh tak bagi saya lewat banyak. Yang ni sebenarnya semua orang ramai yang tengah buat. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Salah satu benda adalah kita cuba elakkan daripada makan sambil bercakap, macam saya tengah buat sekarang. Sebab dia akan menyebabkan makanan ni dia akan bersulamkan dengan angin, dengan macam udara. Dia akan menyebabkan juga dia punya pencernaan dia tu macam tak teratur. Gitu. So cuba elakkan daripada makan sambil bercakap macam saya tengah buat sekarang. Saya akan cuba ubah diri saya. Tapi yang paling penting sekali, bila kita makan, kita just fokus pada makanan. Tu je. Kita fokus dia punya sekerap mana kita nak mengunyah. Kita cuba rasakan makanan tu masuk dia. Kalau kita punya nak tekak turun ke bawah, itu minum air, rasakan kesejukan air tu ataupun kesuaman air tu masuk dalam badan kita. Cuba feel the moment macam tu. Itu baru cara makan yang betul lah. Itu salah satu cara yang saya akan share pada malam ni. Of course saya dah share dah sekarang, tapi ada lagi banyak lagi teknik-teknik lain macam mana caranya untuk kita menghalau saka supaya badan kita akan senang untuk kita. Ada yang tak tahu saka. Ramai untuk kita macam mana kita boleh memberikan rasa kenyang lebih lama tu. Saka apa? Bukan saka syaitan, bukan cerita munafik 2, bukan. Ni cerita adalah macam mana kita nak menjadikan diri kita rasa kenyang lebih lama supaya dapat kawal kita punya selera makan dalam tempoh jangka masa yang panjang. So kalau katakan berminat nak dapatkan Zoom malam ni, kita bukan bagi weekly group coaching sahaja malam ni, tapi kita juga bagi meal plan. Kita juga bagi akses ke dalam kita punya Black Magic Mentoring selama 30 hari. So boleh klik dekat pin komen tu untuk bercakap dengan tim kita, Nurul nama dia, dan cuba dapatkan akses supaya kita bila rasa nak down tu, kita rasa macam lambat sikit nak down lah. So seperti mana ramai orang di kelas studi saya yang masih lagi aktif, yang selalu dalam join kita, dia pun beritahu pada saya, macam beritahu bila join kita punya Zoom ke, dia akan memberi semangat, dia akan menjadikan diri dia daripada asal mungkin tengah down terus tak down. Itu apa feedback saya dapat lah. So jangan down lama sangat. Pastikan kita buat sesuatu. Jangan main biola. Itu kata guru saya, main biola lama sangat, dia akan menyebabkan kita akan cepat mati. Itu pendek kata lah. Alright, saya rasa itu je saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah malam nanti dalam Black Magic Mentoring Weekly Group Coaching. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.